Berapakah jumlah murid yang tidak mengambil peperiksaan SPM dalam tahun 2022? Kesemuanya 863 orang, iaitu kalau pecahan dari segi daerah, Cameron Highland 31, Lipis 69, Raub 91, Bera 60, Jerantut 65, Bentong 47, Maran 74, Rompin 82, Pekan 55, Temeloh 86, Kuantan 203. Jumlahnya 863. Apakah langkah-langkah yang sedang atau diambil yang akan diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani perkara ini? Sebenarnya kalau mengikut analisa yang dibuat, apakah punca pelajar-pelajar ini tidak mengambil peperiksaan? Kerana lazimnya bila masuk tingkatan 5, pelajar-pelajar akan mendaftar untuk mengambil peperiksaan kata SPM. Walaupun dia tidak minat, walaupun tidak berhasrat, tapi masuk je, dia mesti daftar. Dan dibuat analisa, apakah punca atau trend ketidakhadiran murid dalam tingkatan 5? Pertama sekali ialah mereka tidak minat, itu yang paling they are not interested dengan itu. Tidak minat. Keduanya, masalah keluarga. Ada juga masalah keluarga. Yang ketiganya, sakit. Yang keempatnya, dia nak bekerja. Dia bila orang dia taste blood dengan izin. Bila dia bekerja, dia dapat duit sendiri. Itu dia minat dia tu lari dan dia menumpukan pada pekerjaan. Kemudian ada juga gadget punya pengaruh ni. Dia terlampau obses dengan gadget ni, dia mikir tengok influencer, dia jadi influencer, dia jadi macam-macam. Lepas tu yang lain tu adalah ada yang jarak jauh. Misal contoh kalau orang asli dia duduk dalam kawasan penempatan dia, dan di sana tu environment dia berbeza jauh pada sekolah. Sebab itu yang Amat Muhammad Datuk Seri Besar telah menyarankan kepada Kementerian Pendidikan, khususnya Menteri, supaya setengah-setengah sekolah ni, termasuk sekolah orang asli ni, dia wujudkan asrama. Supaya mereka dapat ditempatkan di situ. Kerana ada setengah ni terpaksa berulang-alik. Masalah pengangkutan dan sebagainya. Malahan saya difahamkan Yang Amat Datuk Seri masa Yang Amat Datuk Seri belajar di sekolah menengah dahulu, Kampung Tanjung Gahai itu yang merupakan sebuah perkampungan yang pengangkutannya menjadi begitu sulit. Pengangkutan dia kalau tidak dengan kereta api, ialah dengan bot. Dan ini sebenarnya menjadi satu perkara yang cukup mencabar. Mungkin bukan kita yang duduk di dalam bandar atau di mana kemudahan logistik infrastrukturnya cukup lengkap, tetapi bagi perkampungan ataupun penempatan seperti kaum masyarakat orang asli, ini juga merupakan satu cabaran yang hebat. Namun Jabatan Pendidikan Negeri Pahang khususnya telah mengambil langkah-langkah. Antaranya ialah semua guru bimbingan kaunseling ini diminta untuk meneliti dan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian. Mengambil kira semua aspek. Aspek-aspek yang diambil kira ialah tekanan akademik yang tinggi, masalah kesihatan, masalah peribadi dan keluarga, kekurangan motivasi, dan juga mengenal pasti punca-punca yang menjurus ke arah perkara tersebut. Dan pada masa yang sama juga, guru bimbingan kaunseling sentiasa cakna kepada murid yang terbabit tersebut, dan tindakan-tindakan lain yang diambil ialah pertama mengenal pasti atau kenal pasti gaya pembelajaran murid. Kemudian keduanya pelbagaikan aktiviti pembelajaran. Kadang-kadang dalam bilik darjah tu cara pengajaran cikgu mengajar tu mesti diperbagaikan supaya dia menimbulkan minat. Dia boleh juga buat dalam bentuk, misal contohnya dia buat macam lakonan, macam dia nak menjurus ke arah keluar pada kelas, pergi
dari luar, buat lawatan. Dan juga pada masa yang sama juga memberikan rangsangan kepada pelajar-pelajar tersebut. Juga mewujudkan suasana kondusif dalam darjah itu sendiri, dalam kelas itu sendiri. Kadang-kadang dalam kelas itu digelumi sangat panas, tengok infrastruktur kita sediakan. Dan juga memperbagaikan, termasuklah memberi bimbingan positif, maklumkan pada murid-murid. Bisa contohnya career guidance dengan izin. Kalau kita dapat, kita lulus ini, apakah potensi-potensi kita boleh melanjut pelajaran ke institusi pengajian tinggi, apakah peluang-peluang yang ada di masa di hadapan kita dengan adanya kelulusan akademik yang baik, misalnya contohnya. Kerana sebahagian daripada murid mungkin tidak diberikan bimbingan tentang career guidance. Sebab tu kadang-kadangnya kalau kita bertanya dengan pelajar-pelajar yang tingkatan 5, apakah cita-cita anda? Belum pasti lagi. Malahan saya pernah hadir dalam majlis pengumuman keputusan SPM. Pelajar yang cemerlang, tanya dia, apakah cita-cita? Belum putuskan lagi. Ada ramai yang cakap begitu. They have not decided dengan itu. So kita boleh bagi career guidance. Kita boleh bawa. Sebab tu sekolah-sekolah digalakkan supaya melihat. Misalnya contohnya kita pergi melawat loji rawatan air. CEO pipe ada di situ memberikan taklimat. Ini loji rawatan air. Sistem dia begini, proses dia begini. So akan timbul minat. Oh, kalau kita sekolah kita nak jadi macam ni. Sebab inilah pentingnya tengok sistem schematic drawing dengan izin. Dan kita juga boleh bawa pergi ke fasiliti lain, DTMB misalnya contohnya. Electrical power dengan izin, elektrik kuasa, ini dia. Jana kuasa begini. Tengok empangan. Bagaimana empangan dibina. Misalnya contoh dalam proses pembinaan, boleh tengok. Lihat bagaimana proses pembinaan. Bila kita jana kuasa melalui hidro, misalnya contohnya. Apakah kesan dia? Kita beritahu tentang alam sekitar. Jadi minat itu timbul. Kita boleh pergi ke JPS. Kita tengok sungai. Cintailah sungai anda. Tengok bagaimana jabatan-jabatan ini berfungsi untuk memastikan alam sekitar, semua aspek kehidupan ini dijaga dengan baik. Kita boleh juga pergi melalui Jabatan Kerja Raya. Melihat bagaimana pembinaan jambatan, bagaimana pembinaan jalan, bagaimana pembinaan yang dilaksanakan dengan bangunan yang mencakar langit. Boleh pergi, misalnya contohnya kalau di Kuantan, 2 atau 3 orang tahun sudah tidak mengikuti peperiksaan SPM. Boleh bawa ke majlis bandaraya. Bandaraya boleh melihat, menengok bagaimana caranya kita nak menangani permasalahan. Dan ini menimbulkan minat kepada pelajar-pelajar, insya-Allah. Perkara ini sebenarnya terima kasih kepada YB Mentekak. Sebab dalam majlis pengumuman keputusan peperiksaan 2022, saya sendiri telah membangkitkan dengan pengarah. Kita mengumumkan keputusan yang cemerlang bagi pelajar. Tetapi 863 ni, we got to trace, saya kata. Apakah puncanya? Mungkin ada setengahnya tadi. Apabila sampai masa nak mengikuti peperiksaan, dia timpa berita kesedihan, kematian ahli keluarga. Yang hingga mereka tidak mahu pergi ke sekolah atau trauma untuk mengambil peperiksaan. Dan pelajar seumpama ini boleh diberi kaunseling dan dibenarkan untuk mengulang peperiksaan. Repeat papers. Dan insya-Allah maknanya Jabatan Pendidikan akan membantu. Malahan mereka yang selepas 5 tahun tidak mengambil peperiksaan SPM, boleh mengambil peperiksaan SPM secara persendirian. Dan kita banyak kaedah-kaedah yang boleh kita bantu. Dan alhamdulillah sebenarnya UNIPSAS, sebuah universiti yang hebat di negeri kita, iaitu Universiti Islam Pahang Sultan Haji Ahmad Shah, juga menyediakan satu program bagi mereka yang tidak mempunyai kelulusan akademik termasuk SPM untuk masuk bersandarkan kepada pengalaman dia bekerja sebagai matured student. Dan ini adalah program yang mendukung usaha iaitu pendidikan ini sepanjang zaman, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada YB Mentekak kerana membangkitkan isu ini yang saya rasa mesti ditangani bukan saja oleh pihak kerajaan, bukan saja ditangani oleh pihak Jabatan Pendidikan, tetapi semua keluarga, masyarakat dan semua yang terbabit untuk pastikan anak-anak kita yang berpotensi ini tadi dapat digarap dan berikan peluang yang sebaik-baiknya
untuk meneruskan usaha dan minat cemerlang dalam akademik dan pendidikan. Terima kasih.